Okey. Alright, lagi? Okey. Boleh ni. Okey, cuma ada sikit tak apa kena lah macam kepala yang itu tak apa kemudian. Saya bagi tahu. Right. Okey. Betul silinder apa ni? Silinder kan? Okey. Okey. Okey, betul. Cuma kalau saya komenkan Faizul kan, awak punya itulah, awak punya apa? Pinggang awak tu kan? Mana tadi? Yang pinggang tadi tu. Gambar tadi tu. Tak bukan yang ni. Lagi. Okey, yang ini. Yang ini bukan ini. Ini pun sama juga ni, pinggang ni tu awak tak tunjukkan pinggang. Yang lagi satu lagi obvious betul nampak. Lagi satu. Yang ini. Okey, yang ini kalau perhatikan pinggang ni salah ni pinggang ni. Dia pinggang dia punya curve tu ke bawah tau. Baru nampak kedudukan badan dia tu. Otherwise nanti dia nampak macam pelik sikit lah. Faham tak? Pinggang tu. Nanti saya bagi tahu dalam apa dari sudut silinder. Macam mana kita nak nampakkan pinggang tu angle macam mana sebenarnya. Okay. Alright, next. Lagi tak? Dia punya pinggang tu macam kena curve sikit. Pinggang tu kena curve ke bawah. Nanti bukan curve ke atas, curve ke bawah. Sebab dia angle daripada atas tu. Atas. Kalau tak nanti dia tak nampak tau. So yang itulah kita nak bentukkan form dia tu. That's why kita nak kena refer gambar. Awak tengok dekat gambar yang awak refer tu mesti ada curve tu. Curve sama ada curve tu ke atas ataupun curve tu ke bawah. Mesti ada. Ada. Kan? So itu sebenarnya panduan dia. Okey, tak apa, kita stop dulu Faizul. So kita bagi peluang pada kawan-kawan yang lain. Siapa lagi nak present? Nur Afiqah Sapawi? Sekejap sir. Saya tak tahulah jadi ke tak tu sebab macam saya bukan nak tengok jadi. Jadi ke tak tu itu perkara kedua. Saya bukan tengok tiba-tiba tu jadi. Mana ada orang belajar tiba-tiba tu pandai? Betul tak? Sekejap. Okey. Sementara nunggu Afiqah, ada siapa-siapa lain? Sazrina ke, Izan ke, Shani ke? Saya sir. Masih ni Sazrina. Awak tu buat silinder Okey. Silinder tu. Yang ni yang saya maksudkan daripada awal tadi. Nampak tak kaki pendek? Yang atas tu, yang atas. Yang atas yang tadi tak ke kanan sikit. Okey. Nampak tak awak punya orang lady kat belakang tu? Kaki dia pendek. Sebenarnya awak tak perasan tu waktu awak buat tu. Kaki dia pendek. Tangan pun pendek tu, elbow. Ke upper arm. Tangan kanan dia tu, upper arm tu pun pendek. Tak proportion dengan dada dia yang, dengan bahu dia yang besar tu kan. Okay. So bila awak buat yang tu terpendek, yang sebelah dia pun dia jadi nampak tak proportion juga. Nampak tak proportion yang sebelah ni kan. Yang bawah ni nampak okey sikit. Apa nama ni, stickman tu. Cuma awak punya yang nampak macam robot ni kan. Tangan pula panjang sangat tu. Tangan tu panjang tu. Kalau diluruskan tangan tu, dia melebihi lutut. Ni sebab dia bengkok je di atas pada lutut. Kalau lurus, saya rasa lebih pada lutut panjang dia. Itu yang nampak tak proportion. Sama juga dengan kepala. Kepala besar sangat. Okey. Okey, lagi sebelah dia tadi. Ni pun sama. Kepala besar. Besar je kepala semua. Yang stickman okey. Yang awak buat, kenapa awak buat 4 segi ni? Semua kepala dia. Sebab Mana ada kepala orang 4 segi? Dia kepala robot 4 segi lah.
Awak buat apa? Orang robot Orang robot. Apa buat? Tak payahlah buat orang robot. Dah buatlah orang robot pun tapi kepala kena bulat. Okay? Dan tadi sebelah dia tadi? Awak buat apa tadi sebelah dia? Yang mana? Ni. Yang last tadi. Yang ni kan? Bukan. Yang tadi lah. Tak boleh yang tadi pun boleh. Okay. Blur lah. Jangan gerak. Kalau awak gerak dia nanti blur. Awak letak je static. Hilang pula ni. Apa sih? Okey, ni nampak yang ni proportion. Cuma blur je. Ni nampak panjang dia tu okey, nampak proportion lah. Kadar banding dia tu cantik lah. Betul lah. Okey. Yang sebelah dia tadi, saya nak tengok yang sebelah dia tadi, yang sebelum ni. Yang dua ni kabur tak nampak. Sekejap. Cuba awak belakang sikit kot. Mundur belakang sikit. Pun tak nampak juga. Tak nampak. Tak nampak. Kamera awak ke? Dia nampak macam pecah-pecah. Okey, yang ni pun sebenarnya okey je. Kepala tu je lah tukarkan. Jangan buat empat segi. Okey. Alright. Siapa lagi? Next. Siapa tadi? Nur Afrika dah ready ke? Miss Sarina? Tengok Miss Sarina. Awak punya? Yes, sir. Saya tengok je. Sekejap. Awak ni mesti suka lukis manga kan Miss Sarina kan? Tak, sir. Sekejap. Sebab profile picture pun gambar tu ni bukan manga, ni manga ke ni? Jepun. Sabrina? Alia? Dia dah sudah ke tadi? Engkau Amelia? Ni apa semua ni pelik betul awak semua ni. Nurul Syafiah? Salah satu kelas kalau online yang saya tak bersuka ni lah dia. Nyap je. Panggil pun tak menyawa. Sir. Ya Nisa. Izan tolong presentkan. Sekejap. Boleh. Siapa pun boleh tolong presentkan. Awak dekat studio? Dekat studio. Awak dekat hostel kan semua? Sir. Dekat hostel. Ya. Oh ni awak punya Nisa. Okey, nampak. Awak punya ni, apa masalahnya ialah badan dia terlampau lebar, tangan kecil. Semua tak proporsional. Badan lebar. Tangan kecil je. Kenapa tangan kecil sangat tu? Tak proportion. Lagi satu mana orang lidinya? Orang lidinya kena colour lain lah supaya nampak. Reference awak ada tak? Refer mana? Saya ikut pakai otak je, sir. Ikut pakai otak itu yang nampak pelik tu. Tengok. Awak tengok yang ni yang ketiga ni kan. Yang ketiga ni tangan kecil. Okey, nombor satu tangan kecil dan yang nombor dua tangan kanan tu dia bengkok. Dekat elbow tu dia bengkok. Dia tak boleh bengkok. Mana boleh bengkok. Lepas tu kaki kiri. Tengok kaki kiri tu. Kaki kiri pun sama juga bengkok. Lower leg tu. Mana boleh bengkok lower leg. Lower leg dia kena lurus. Kaki tak ada bengkok dia lurus. Ni dah macam lembek. Macam orang lembek ni. Kan? Yang tu memang awak kena betulkan lah Okey, lagi satu. Kenapa awak sibuk? Saya nampak macam awak padam, guna pemadam, banyak sangat padam. Kenapa? Jangan padam nampak ada kesan. Jangan padam. Cumanya bila awak lukis, jangan pekat tau, jangan tekan. Okey. Like je dulu. Like bila dah dapat garisan yang betul baru awak buat form, baru awak follow garisan yang betul tu. Sebab tu saya kata tadi.
Dalam drawing dia ada banyak search line. So search line tu jangan dipadam. Sebab itu adalah awak punya study. Kalau awak padam, kata awak buat satu garis, dua garis salah kan? Dan awak padam, lepas tu awak buat semula, awak akan buat di tempat yang salah tu juga. Sebab awak dah padam tadi. Okay? Okay. Alright. Okay. Sekarang, tadi siapa? Misa Siapa tolong present? Izan tolong present kan? Sekarang Izan punya pula. Awak punya pula Izan. Sekejap sir. Okay. Sama juga tangan kecil. Okay, ni apa ni yang atas ni tengok kaki dia tu. Saya nampak pelik ni kaki ni. Sepatutnya kaki ni bentuk dia macam mana elbow, tangan kanan dia ni, elbow dia ke belakang, kaki kiri dia tu bengkok ke tepi. Macam salah tu. Kaki kiri tak yang sana, yang atas sekali. First figure tu. Ini memang out of proportion lah. Betulkan balik. Tangan kecil, kaki dia macam patah. Alright, lagi sebelah sana. Yang ini nampak macam okey lah sikit. Cuma upper leg tu lah nampak macam bengkok sikit. Lepas tu tangan kecil. Tangan pun sama agak kecil. Ni yang bawah ni saya pun tak tahu facing depan ke facing belakang bawah dia. Yang bawah ni kalau saya tengok, dia kalau tengok kaki, dia facing depan. Kaki. Tapi kalau tengok tangan, dia seolah-olah macam facing backward. Dia menghadap belakang. Kan tak? Jadi kontradik sikit situ. Tengok pada tangan dia tu, action tangan dia tu seolah-olah macam dia menghadap belakang dia lah. Tapi tengok pada kaki, dia menghadap depan. Itulah bezanya. Okey lagi. Alah. Ini bahu dia ni. Kenapa bahu dia ni sengit ni? Bahu dia ni sengit, lepas tu tangan tu macam terpendek. Ikan kalau buat tangan pendek sebenarnya mungkin referen awak tu awak nampak bila awak ukur tangan dia memang nampak macam pendek, betul tak dalam gambar? Tapi sebenarnya pendek tu disebabkan awak measure bukan sebab tangan dia tu pendek tau. Sebab angle tangan tu. Katalah kedudukan tangan tu bengkok facing backward ataupun facing in front. Dia nampak macam pendek lah sebab measurement awak menggunakan pensel ke menggunakan apa kan. Tapi sebenarnya awak tak boleh buat kecil. Kalau awak buat dia kecil, dia kan nampak tangan tu kecil. Sebenarnya kalau measurement tu, kalau kita tengok 2D, tangan dia tu, ukuran dia tu pendek, awak kena besarkan tangan dia. Baru betul. Okay, sir. Alright. Saya rasa itu je lah kot. Okay. Thank you, sir. Alright Izan, good luck. Boleh cuba lagi, tak ada masalah. Okay. Ada lagi yang nak present tak? Saya sir. Okay meh. Engku. Awak bilik lain? Ke awak kat rumah? Selamat. Mana? Tak nampak pun. Ni sir. Okay. Nampak lain sikit lah. Okay. Pusingkan ni. Okay, macam tadi. Tak pusingkan. Macam tu. Okay, yang ini nampak sikit confident. Saya nampak ada orang leading kat dalam tu. Okay, yang ini bagus. Cumanya kepala awak tu besar sangat lah pula. Yang tadi kepala kecil, ni kepala besar. Okay. Okay, sebelah dia engkau. Ini pun okey, nampak kepala tu je lah kena kecilkan sikit. Okay. Sebelah dia. Ni pun okey. Kaki kecil je kaki tu, kenapa? Kaki tau, bukan ni. Kaki. Tangan tu. Nampak tangan kanan. Tangan kanan dia tu lower arm.
Kenapa lower arm dia tu Dia pendek? ni ke? Tak, tu. Ni? Tu. Kenapa pendek? Ada gambar dia tak? Saya tengok gambar. Ada? Ni sir. Ni gambar yang Tangan dia panjang ni Panjang ni tangan dia, kenapa awak buat pendek? Salah tengok. Mana awak punya tadi? Ni bukan, ni betul. Tak, lower arm. Lower arm salah, lower arm. yang Atas sikit boleh tengok gambar reference awak tu. Tu. Lower arm dia bukan kat situ, di atas lagi. Siku tu, elbow tu di tengah-tengah lagi, tengah. Kat situlah dekat arrow awak tu. Betul. Tapi kalau awak buat angle macam ni sebenarnya tak salah, cumanya awak kena betulkan form tangan tu lah pula yang membuatkan dia jadi salah keseluruhan. Tapi kalau angle lower arm ni facing depan, kedudukan elbow tu tetap di atas lagi, bukan di situ. Otherwise nanti dia akan nampak atas tu panjang sangat, upper arm panjang sangat, lower arm tu pendek sangat. Okay. Anyway, saya nampak ada sikit confident lah daripada yang lain-lain yang awak punya ni. Okay. Okay, Amelia. Okay, keep it up. Alright. Okay, ada lagi tak yang nak ni? Kalau tak ada, saya nak gulung je. Saya nak rangkumkan sekali. Kak Shani, dah buat ke Shani? Shani ada ke dalam ni? Shani. Tak ada. Alia dah ke? Yes sir. Let's tengok present sikit. Kejap sir, kejap. Present macam ni lagi bagus. Tak elok lah sir. Saya tak tahu. Mana? Teruk kan? Siapa punya? Nampak tak sir? Aplikah Okey, kejap. Teruk sangat. Besarkan sikit. Okey. Right. Dah. Okey, cuba tarik ke kanan sikit, saya nak tengok daripada tepi. Okey, besarkan. Okey, jap. Okey je, yang sebelah kanan okey je. Sebelah kanan yang second tu pun okey. Saya nak buat dari tepi tapi tak jadi. Badan tak jadi. Ni kepala dia besar sangat ni. Kalau dari tepi tangan dia akan ada berbeza tau, tangan kiri dan tangan kanan. Sebab tangan kalau facing macam ni, dia facing facing kanan, tangan kanan depan kan. Nanti tangan kiri dia akan ada sebahagian yang terlindung. Terlindung dengan badan. Memang akan ada. Kaki pun sama juga. Lagi satu, kaki belakang tu kaki kiri ke kaki kanan Yang ni ke? Ni? Mana? Bukan Yang ni, mana? yang sebelah dia tu. Ni? Ha. Sekejap, saya ada handphone. Saya ada reference je. Aduh. Sekejap. Sekejap. Present dekat handphone tu.
Lama. Tak, orang lain lah pula. Chani ke? Nurul Safiah ke? Sir. Dia dia. Ya. Apa masalahnya Alia? Sekejap, mana kawan. Okay. Dah keluar dah ni. Alright. Okay. Very good. Sir. Okay, bagus. Okay, turun bawah sikit. Okay. 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 Tak ada no comment ni, no comment. Lagi? Lagi tak? Baru ni je. Okay. Alright, bagus. Ah. Okay. Kalau ada gambar, mudah je sebenarnya. Okay, yang lain? Habis dah ke? Chani ni sampai 2 ni, tapi satu pun tak menyaut. Sorry sir, tadi mic problem. Mic problem, patutlah. Okay, Chani. Kita tengok sekejap. Ya. Okay. Nampak sir? Nampak. Okay, yang bawah ni okay nampak. Yang atas tengok. Atas sikit. Yang atas tu. Yang atas ni macam pelik sikit. Macam pelik sikit. Sebab apa? Jadi kalau dia berlari, kalau dia lari, action lari, badan dia tak boleh ke depan tau. Badan dia kena ke belakang sikit. Kena ke belakangkan sikit badan tu baru nampak pelik. Otherwise nanti dia macam empat lawak buat lari. Faham tak? Badan kena ke belakang, kena angle dia tu, awak punya condong badan dia tu ke belakangkan sikit supaya dia nampak apalah kedudukan yang okey. Lagi tengok bawah sikit. Ini okey. Sebelah dia. Sebelah dia ni shoulder tu macam terlampau besar, shoulder sebelah kiri. Shoulder sebelah kiri dia tu terlampau besar sangat. Okay. Right, tu je. Ya. Ada reference ada ni kan? Ada. Okay. Tak apa. Ini jelas sikit kesilapan tu, shoulder terlampau besar. Alright. Okay, habis kan? Semua dah present kan? Apa lagi yang belum? Maksudnya macam dah habis dah. Okay. Bila dah habis ni saya nak komen keseluruhan lah. Okay, keseluruhannya apa yang saya nampak, majoriti lah. Tapi ada je yang buat. Okay, majoriti saya tengok nampak macam kamu stres. Betul tak? Kamu buat tu stres. Salah satu daripada yang saya nampak bila kamu pressure terlampau kuat sangat pada pensel. Kan? Pensel ni kan kamu press terlampau kuat sangat pada kertas. So carbon punya pekat color tu kan terlampau kuat sangat di atas kertas. Sebenarnya bila kamu nak sketch ataupun nak buat early drawing, dia sangat light je, light. Macam tu je. Nampak tak nampak je. Very light kita buat. Very light je. Untuk dapatkan mood ataupun untuk dapatkan proportion yang betul mengikut rujukan kamu tu, mengikut gambar yang kamu tengok tu. Bukannya kita boleh buat satu garis ni terus tepat tak? Takkan dapat macam tu. Jadi dia somehow awak akan ada search line tu. Kalau macam ni kan, buat satu garis takkan dapat macam ni. Dia takkan boleh macam ni. Awak kena buat macam ni juga. Mungkin 1, 2 okey lah, tapi the rest memang kena buat tu.
memang kena ada banyak search line. Tak? Tapi search line ni dengan pensel lah. Bila awak dah buat banyak over banyak garisan bertindan di sini menggunakan pensel maksud saya awak boleh highlight nanti setelah dah sudah buat, nampak? Bila awak highlight awak akan dapat garisan yang betul. Mesti akan dapat garisan yang betul. Sebab dalam banyak-banyak ni awak akan nampak ada garisan yang menunjukkan form yang betul pada figure tu, pada image yang awak refer tu. That's why saya kata garisan yang banyak yang awak buat tu jangan padam. Kalau awak padam, awak tak nampak tau, tak dekat mana yang betul, kat mana. Benda ni sebenarnya tak ada masalah yang ni. In fact, bila nanti awak buat illustration pun sama juga. Kalau awak tengok komik, siapa si Faizul suka komik Marvel kan. Kalau awak tengok komik, memang awak nampak result dia tu, dia buat satu line je. Sebenarnya sketch dia macam ni. Sketch asal dia menggunakan pensel. Kalau awak tengok sketches apa-apa animation ke ataupun komik ke storybook ke sketch awal tu, early sketch tu, dia akan buat banyak garisan. Sebab nak mencari di mana yang sesuai. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak tunjukkan depan dan belakang? Saya sebenarnya sepatutnya metod yang ini ni minggu depan saya nak ajar, tapi tak apa. Terlanjur kita buat stickman dan saya rasa saya nak skip cylinder man untuk kamu buat. Kamu boleh buat cylinder man tu, tak ada masalah. Dan saya nak kamu faham silinder tu. Nak kamu faham silinder tu. Kalau kamu tak faham nanti minggu depan saya boleh demo ni dalam kelas apa ni? Tadi saya ada mention sikit pasal silinder. Modification silinder. Daripada gambar katalah macam mana nak buat saya lukis satu gambar dulu sebagai rujukan Ini saya punya gambar rujukan lah, konon-konon ni gambar betul lah konon-konon. Okay, katalah ni gambar. Gambar kan? Okay, ni gambar. Saya nak buat silinder ni. Macam mana nak tunjukkan tangan dia depan ni? Tangan dia depan, yang ni macam mana nak tunjukkan belakang? Daripada silinder. Bila awak dah faham yang itu, mudahlah untuk awak Okay, ni kepala kepala silinder. Nanti saya explain lagi dekat awak pasal modification cylinder ni. Dia ada dua, torso
Ada 2 part torso, upper torso dengan lower torso. Ni. Nampak? Ni kan. Modified. Sebenarnya untuk kamu buat yang ini, dia akan bermula daripada sini. Daripada sini yang baru kamu tahu, oh ni tangan ni facing depan, ni facing depan. Ini belakang. Faham tak? Okey, macam mana boleh jadi macam ni Ambil apa Ambil botol pula. Okay, ni silinder kan? Ni silinder. Ni kan? Ini tadi, bahu dia ni, badan dia ni, kedudukannya akan macam ni lah. Kalau kamu tengok, kedudukannya akan macam ni. Semua macam ni. Tangan dia, ni, tangan dia ni, dia agak ke belakang sikit. Tangan dia, kedudukan silinder kalau kamu buat dia akan macam ni, nampak macam ni je. Okay, tangan yang depan ni macam tu lah. Macam tu. Okay. Macam tu. Bawah. Macam tu. Faham tak? So, kita tahu tangan di sini. Yang belakang ni adalah elbow. Kalau kamu buat macam ni, facing ke sana, contohnya facing ke sini. Nanti dia akan jadi salah. Atau yang nampak macam Kalau yang belakang ni nampak, yang depan ni nampak okey. Kalau yang belakang ni yang nampak, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi terbalik. Faham tak? Susahnya nak explain online. Kalau saya buat ni kan, saya tukarkan facing ni, tengok facing silinder tu. Kan? Saya tukarkan kedudukannya sama, tapi saya tukarkan. Nampak masalah ni. Yang ini pun sama juga. Saya nampakkan ini, yang saya nampakkan sini. Ini tak nampak. Okay. Kaki. Saya tak nampakkan yang ini. Yang ini saya nampakkan. Ini tak nampak, ini saya nampakkan. Kat sini.
Tak nampak. Silap. Sini. Ini nampak. Yang ini ke atas ya. Tak nampak. Ada beza dia. Beza dia ni dan ini. Ini yang depan. Sekali saya buat macam tak kena. Buat sekali. Tak di atas kertas yang lain. Baru betul. Okey, awak tengok. Benda yang sama tapi facing dia tak sama. Nampak tak? Nampak tak ni dengan ni? Ni sama je. Badan, tangan, sama je. Cuma saya tukarkan silinder tu. Instead of macam ni kan. Saya tukarkan dia jadi macam ni. Instead of macam ni, saya terbalikkan. Macam ni. Macam ni. Yang ini yang nampak. Daripada nampak depan, nampak yang ni. So kedudukan dia ni kan. Pasang kan. Ni tengok tangan. Kaki. Sama. Sama je. Cumanya facing silinder tu tak sama. So kita tahu kedudukan dia. Yang ni facing in front kan. Ini facing forward, ini facing backward. Ini menghadap belakang, ini menghadap depan. Faham dah? Kenapa biasanya setengah-setengah artis dia gunakan silinder sebagai reference untuk dia imagine acting ataupun figure punya action. Especially illustrator yang banyak kerja-kerja buat animation ke ataupun banyak buat kerja storyboard ke ataupun banyak create creator yang create karakter. Biasanya kalau watak-watak dalam animation macam Legend Ali contohnya kan, dia orang nak create satu-satu watak tu, dia kena tahu ni. Dia kena tahu silinder ni. Otherwise ni macam ni nak buat acting figure kan. Okay, faham dah tentang ni? Tentang silinder ni? Faham Sebab saya harap kamu faham sebab saya tak bagi task ni. Saya akan bagi task benda lain nanti next week. Okay? Okay, untuk kamu punya first task ni adalah dirangkum di dalam kamu punya assignment 1. Assignment 1 kamu, okay, ingat assignment 1, task 1.
kamu buat yang tadi yang kita praktis tadi tu, stickman dan juga form. Bentukkan form di dalam orang lidi tu 30. Cukup lah 30, tak payah banyak sangat lah, 30 je. Yang size, lebih kurang size untuk satu-satu tu bukan besar-besar ni lah. Bukan besar sangat lah, bukan besar-besar ni lah. Untuk satu figure tadi tu besar ni pun tak apa. Kalau A3 kan, satu besar ni. Maknanya untuk satu A3 ni boleh muat 5, 10. Boleh muat 10. 5, 10. 5 figure, 10. Lepas tu boleh buat 3 muka surat lah. Boleh je buat depan belakang. Tapi provided depan belakang kalau tak ada, kalau tak tembus ink tu ke belakang, awak boleh buat depan belakang, tak ada masalah. Kalau tak, awak buat depan lah, depan sahaja. Maknanya ada 3 pages lah. So nanti next week sebelum kelas mula, untuk aktiviti yang berikutnya, saya nak kamu bawa kamu punya tu. Saya nak kamu bawa, kamu present dulu dalam kelas. Kamu tak perlu submit sebenarnya, tapi kamu perlu present dekat saya. Nanti kan kamu terus submit dalam Classroom, Google Classroom. Tapi kena tunjuklah sebab nak betulkan. Kalau kamu tak tunjuk ni tak betul, rugilah kan. Since saya dah ada kat depan, kita dah face to face, bolehlah saya suruh kamu betulkan kalau ada benda yang salah. Kalau tak nanti macam mana nak ubah markah. Faham? Once kamu submit tu nanti, once a while saya akan visit classroom tu. Saya tengok siapa yang dah submit, saya akan bagi markah. Dan insya-Allah sebelum midterm, cuti midterm break nanti, saya akan bagi sikit carry mark, supaya kamu nampak markah kamu. Sebab itulah setiap assignment, setiap task, bukan assignment, setiap task kamu perlu tunjuk, supaya kalau ada kesilapan boleh terus betulkan dalam kelas juga. Okey, ada soalan tak? Ada soalan sebelum kita mengakhiri kelas kita? Tak ada, sir. So faham semua. So task 1, orang lidi, stickman, dan make it a form on a stickman tu, dan buat 2 color lah supaya senang, macam saya explain, supaya senang saya tahu yang ini adalah stickman dan the other one is stickman yang awak dah form kan. Nak form tu jangan pressure, jangan pressure. Just like line dan highlight certain line. Itu sajalah. So next week saya harap saya boleh tengok ke 30 tu lah. Kamu pun tak ramai, saya boleh access just every one of you nanti next week. Okay. Boleh buat dalam sketchbook awak apa, Rafiki, A3 ke apa? A2? A4, kalau A4 boleh jadi banyak lah. Kalau A4 maknanya tadi A3 10 kan. Kalau A4 jadi 5 lah. 5. So dalam satu A4 tu 5 figure cukup ada banyak sangat. 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Maknanya 2 A4 untuk 10. Okay? Okay. No problem. Boleh je. Okay. Yang penting kerja tu. Right. Nanti saya akan bagi tahu awak medium-medium yang lain pula yang awak perlu explore. Kalau kertas macam ni je kan dia kurang menarik. Putih je. Ada orang soal mungkin kamu guna guna kertas lain, contohnya guna sugar paper ke ataupun guna brown paper ke kan. Sebab kita boleh buat 2 color, hitam dan putih. Putih tu sebenarnya yang paling penting sebab putih tu
praktis untuk awak buat highlight tau. Kalau awak berkesempatan nanti bila-bila pergi kedai ke mana ke, cuba dapatkan charcoal pencil. Saya tunjukkan charcoal pencil ni mana. Ni. Charcoal. Kalau ada jual lah. Saya tak tahu dekat situ kalau tak ada jual, boleh ikut saya belikan bila-bila. Hari ni saya nak pergi Shah Alam ni kejap, nak pergi KL. Okay, ni charcoal white charcoal ni nanti bila kamu buat dry medium pencil ataupun charcoal juga macam ni charcoal pencil juga, ni pun charcoal juga ni, black charcoal, white charcoal. Yang ini bagus kalau kita buat di atas kertas yang bukan putih, sama ada brown paper kan, supaya kamu boleh highlight ni. Ini untuk kawasan yang gelap, ni untuk highlight, lighting. Saya tunjuk contoh sikit kalau ada. Kebetulan ada ni, satu ni. Hari ni kita bersiaran di studio saya Senang sikit, banyak benda saya boleh tunjuk kat awak. Contoh ni kan, ini adalah kerja semester lepas, student semester lepas. Yang ni saya buat demo. Awak tengok, ini kita akan sampai nanti ke sini. Ini namanya torso Kita akan sampai ni belajar benda ni. Okay, awak tengok tak ni? Hitam kan, hitam pakai charcoal ni lah. Putih pakai ni. Bukan pakai pencil color pakai charcoal, white charcoal. Putih kan. So, bila kita buat di atas brown paper ataupun ni saya buat atas kotak ni. Atas kotak biasa je kan. Bila kita buat atas surface yang color dia bukan putih, brown contohnya, kita akan dapat 3 color. Hitam, brown dan juga white color. Tu advantage dia lah. Advantage surface ataupun menggunakan selain daripada white color sebagai medium awak. Faham Kalau awak guna color hitam, setengah-setengah sketchbook ataupun setengah-setengah paper, kalau awak pergi art material dia ada kertas warna hitam. Sugar paper lah biasanya, sugar paper. Awak cuma guna pensel putih instead of pensel hitam. Pensel hitam tak perlu guna lah sebab kertas tu dah hitam kan. Tapi awak punya mind awak tu kena reverse tau. Daripada kita melukis menggunakan dakwat ataupun menggunakan pensel charcoal yang hitam untuk kita dapatkan form, awak kena reverse, kena terbalik. Awak kena fikirkan pasal highlight. Buat form juga, tapi highlight awak tu adalah pada lighting, bukan pada shadow. Kalau yang hitam macam ni, biasa kita lukis di atas kertas putih kan, kita kan gelapkan tempat yang kita nampak gelap kan. Yang ni terbalik, kita akan terangkan tempat mana yang kita nampak terang. Dia akan jadi benda yang berbeza. Macam orang buat, kalau kamu tahu artis yang buat woodcut ataupun apa namanya, panggil apa, wood carving print making.
Contohnya, kalau saya bagi nama kamu boleh tengok Sabihis Pandi, kamu boleh tengok Johari Said, kamu boleh tengok Faizal Suhib. Ini adalah antara pelukis-pelukis yang ternama yang medium dia adalah printmaking. Printmaking tu bukan pergi print kat kedai apa nama ni, print expert tu bukan. Ini adalah dia orang buat sendiri, dia orang carving kayu, papan kan. Dia ukir papan tu, dia lukis dulu atas papan tu. Lukis, lepas lukis baru dia ukir. Dan dia punya thought ni, dia punya mind dia ni semua terbalik. Apa yang dia pandang tu semua terbalik. Result dia tu semua terbalik. Contohnya macam mirror image lah kan. Kalau kita nak selfie kan, handphone kan kita tekan yang mirror image punya tu kan, supaya kita nampak diri kita sendiri kan. So semua yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Tulisan ni semua jadi terbalik. Macam itulah apa yang ada dalam otak dia orang tu tau. Jadi bila dia lukis, result dia dah tahu dah akan jadi terbalik. So that's why peranan white charcoal ni di atas kertas sugar paper. Sugar paper yang black colour tu lah. Itu sebenarnya nak practice benda tu ambil masa yang agak lama. Sebab drawing ataupun ukiran yang dia orang buat tu sangat teliti. Dan hasil dia kita tak tahu pun hasil macam mana. Bila dah print baru nampak hasil dia punya macam tu. Sedangkan kita buat gini, hasil dia macam tu. Memang sangat interesting. Itu kita tak belajar lah benda tu, sebab benda tu adalah fine art. Printmaking adalah satu disiplin dalam fine art. Anyway, apa yang kita dapat adalah inilah nanti. Kita akan buat ni, dan juga bila awak boleh buat je, awak boleh buat tas yang menggunakan medium macam ni. Nanti bila kita dah habis belajar simple figure drawing ni, sebelum kita masuk tusuk, kita akan buat lepas ni kita dah habis stickman ni kan, kamu akan buat figure juga, tapi gesture drawing. Figure tu semua daripada gambar Saya tak nak kamu imagine, semua daripada reference. Kumpullah reference banyak yang boleh. Dan setiap figure yang kamu akan buat, teknik ini adalah gesture sampai habis. Sampai habis semesta ni. Permulaan gesture je. Gesture tu adalah satu teknik yang paling mudah dan cepat dapat untuk kamu untuk kamu create any form, any idea, ataupun untuk kamu tiru apa-apa gambar ke, ataupun live model ke, just buat gesture dulu untuk permulaan sebagai basic, ataupun gesture tu sendiri sebagai kamu punya final pun tak apa. Nanti kita terus guna pen je. Sesekali je kita guna pensel. Dia terbalik Lepas tu banyak guna ni, banyak guna. Waktu gesture drawing, guna pen lah. Tak payah guna pensel ke dah. Sebab saya nak build kamu punya confident dengan tidak saya pemadam pun tak ada. Nak tunjuk contoh pemadam pun tak ada kat studio ni. Memang saya tak guna pemadam. So sama juga student-student saya pun saya tak benarkan dia orang guna eraser. Kerja-kerja yang buat tu itulah. Salah-salah lah. Faham Ada soalan tak? Sebelum saya mengakhiri. Ada tak apa-apa soalan? Tak ada Alright. Kalau tak ada, tak ada apa. Kalau tak ada, attendance semua dah sign. Dah tick. Dah.
Titik. Belum. Belum kamu kena tik 10, 11, 12, 1. Okay, ada masa lagi untuk kamu tik. Alright. Saya tengok hari ni tadi semua datang. Tak ada masalah lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita pada hari ini dan kita jumpa semula pada minggu hadapan pukul 10 pagi. Okay? Okay, sir. Alright, Assalamualaikum. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Satu soalan Right. saya. Thank you, sir. Saya yang apa tu yang 30 yang 30 Okay, tu kena Sabrina. yang 30 tu kena guna silinder ke atau just Betul macam tak. 30 tu up to you. Kalau kamu nak buat silinder pun boleh. Tapi yang penting saya nak tengok daripada orang lidi tu. Oh, okay. So setiap figure tu kena ada 2 colour. Orang lidi tu guna colour lain, lepas tu yang tu guna colour lain. Dua kali lah. 2. Kalau katalah orang lidi tu kamu buat guna pen warna merah kan. Lepas tu yang form figure tu kamu guna pensel pun boleh juga, tak ada masalah. Right. Okay. Penting Thank you, sir. okay, Izan. Thank you, sir. Okay. Bye.